Hah? Satu lagi. Pakai. Serta semua SMK dan seluruh peserta khusus pada pagi ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ilahi kerana dengan nikmat kurnianya dapat berkumpul dalam masjid Ilah ini bagi budaya terkhusus urusan jenazah pada hari ini. Untuk maklumat semua, khusus urusan jenazah ini adalah diajukan oleh Persatuan Harian Kematian Karya Masjid Sayyidina Hamzah iaitu PEMSA dengan kerjasama Akademi Rabiatul Adawiyah, Rektor Arab dan Masjid Sayyidina Hamzah. Tujuan ini diadakan adalah untuk memberi kesedaran pada semua peserta tentang kepentingan mempelajari ilmu urusan jenazah. Antara objektifnya adalah memberi pendedahan kepada semua peserta mengenai cara urusan jenazah, melahirkan peserta yang mampu melaksanakan urusan fardu kifayah dalam kalangan masyarakat makmum dan mengingatkan peserta mengenai kematian dan memberikan keinsapan serta mendapatkan diri mendekatkan diri kepada Allah SWT. Benar kata di dalam lain, tak benar mahu tak cerita. Justru, eloklah katanya saya mengenalkan dan penceramah kepada kita pada pagi ini. Nama diberi Ustaz Rafiq akan nama beliau Muhammad Rafiq Rizal Rashid. Beliau adalah pengarang syarikat Fatahul Sdn Bhd, pengarang syarikat Dan Kasih Sdn Bhd, pengetua Mahat Hafiz Nur Fatah di Taman Melawati dan merupakan pengurusi eksekutif Pertubuhan Suatu Urusan Jenazah Malaysia SPDM dari tahun 2007 hingga lagi ini. Beliau berpengalaman luas dalam menguruskan jenazah selama 18 tahun dan berbagai jenis dan kategori maupun di dalam negara dan luar negara. Antara tugasan beliau ialah kes mangsa kebakaran Mahat Hafiz Iktifaqiyah di Keramat. Itu kanak-kanak yang menonton. Pengurusan jenazah warga asing dalam kejadian helikopter terlepas di Semenyih, kes bencana tsunami dan gempa bumi dan pengurusan jenazah masa-masa COVID-19. Oleh itu, tanpa meninggalkan masa, bagi sengaja wafatnya menjemput Ustaz Muhammad Rafiq Rizal Rashid untuk memberikan sedikit kalimat mengenai pengurusan jenazah ini dan pengalaman telah beliau. Dengan ini, segala umatnya dipersilakan. Ada nak boleh dapat nama-nama tu. Nama-nama besar. Okey, baik. Semua orang ni ada? Ada semua. Sebut Masih pada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang berbahagia Ketua Imam Masjid Sayyidina Hamzah Al-Fadil Ustaz Haji Nur Hafizi bin Abdul Rahim, yang dihormati pengurusi masjid Tuan Haji Syahari bin Mustafa, yang dihormati pengurusi Kemsah Tuan Haji Anwar bin Haji Abdullah, dan pengetua Rabiatul Adawiyah Puan Hajah Nurmadiah Abdullah Sani. Dia hilang dah suara. Hello. Kita mengganggu siaran. Hello. Hilang lagi. Shot. Mati ke?
Sekejap tuan-tuan Testing 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Percubaan suara 1, 2, 3. Tak ada. Testing 1, 2, 3. Percubaan suara. Okey, boleh, insyaAllah. Baik. Serta jawatankuasa dan seluruh para peserta bagi kursus pengurusan jenazah pada pagi ini yang dianjurkan oleh Persatuan Khairat Kematian Karya Masjid Sayyidina Hamzah, Akademi Rabiatul Adawiyah ARA dan Masjid Sayyidina Hamzah dengan kerjasama Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia SPJM. Jadi saya ucapkan tahniah dan selamat datang pada tuan-tuan dan puan-puan semua pada program pagi ini. Dan untuk yang pertama ini diminta oleh penganjur untuk saya memberi taklimat untuk perjalanan program. Ya. Program ini akan berjalan dalam 2 sesi, iaitulah teori dan juga praktikal. Ya. Kalau ikutkan tuan-tuan, awal-awal tahun 2000 dulu, kalau siapa yang pernah ikut kursus jenazah anjuran Masjid Negara, dia buat lama, sebulan tuan-tuan. Daripada orang tu tengah nazak sampai ke liang lahat, masuk kubur betul-betul, baring betul-betul menghadap kiblat kan. Macam tu lah tuan-tuan, sebulan. Macam kita masuk untuk belajar sijil lah, nak ambil sijil asasi ke apa kan, macam tu lah. Dan bila terlalu lama, ramailah yang tak dapat join, nak cuti panjang tak dapat, macam-macam kekangan. Maka diringkaskan, adalah yang buat 2 minggu program, pun lama sangat. Maka saya ingat lagi awal-awal tahun, pertengahan tahun 2010 macam tu, kursus jenazah boleh buat 2 hari, Sabtu dan Ahad. Kebiasaannya hari Sabtu tu ramai, hari Ahad banyak kecundang. Ahad tu lah ada jamuan, ada kedui kahwin sebagainya. Kemudian saya ringkaskan pula kursus jenazah menjadi 1 hari, pagi sampai petang. Pukul 8 mula, pukul 5 petang habis. Alhamdulillah ramai yang menyambut dan datang, tetapi hanya di separuh hari saja kan. Lepas Zuhur tinggallah separuh lagi. Kenapa? Nak masak lah, waktu tu lah nak kenduri, waktu tu lah nak pergi hospital, klinik, follow up kan. Jadi kita ringkaskan, akhirnya saya buat 1 modul kursus jenazah, tak lama lah, 4 jam saja saya kata. Okey lah, saya ambil masa pukul 9 sampai pukul 1 paling lewat. Dalam masa 4 jam inilah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah di hadapan saya ni, saya cuba rangkumkan program kita ni yang mana telah diminimize daripada 1 bulan tadi dalam 4 jam. Sebab apa? Sekarang ni orang nak segera, zaman instant ni semua nak segera kan, dia tak nak lama-lama. Kalau boleh, ada juga orang kata, Ustaz 4 jam lama sangat tak, 2 jam boleh tak, kata dia. 2 jam boleh kata kan. Kita cakap lah, kita lajukanlah cara percakapan kita. Dan sekarang ni makin moden, kursus jenazah pun boleh buat online tuan-tuan. Time Covid tu banyak jemputan buat kursus jenazah online. Jadi bagaimanapun kaedah dan caranya, matlamatnya hanyalah iaitulah untuk kita mempelajari tentang rukun-rukun dan juga hukum hakam dalam pengurusan jenazah. Jadi pagi ini tuan-tuan, mengambil daripada pengalaman saya yang start mengajar kursus tahun 2012, makna dah 11 tahun dah. Saya compilekan semua program tu 4 jam ini kepada teori dan praktikal. Dalam bab teori, kita akan kupas 4 tajuk yang penting, iaitulah sebagaimana yang tuan-tuan dapat modul kecil tadi, buku kecil tu, itu yang saya tulis, saya buat kecil, ringkas saja. Ya, modul tu merangkumi 3 tajuk utama, iaitulah yang pertama, bagaimana berhadapan dengan orang tengah nazak. Orang nazak macam mana kita nak buat tuan-tuan, ya? Orang nazak macam mana kita nak buat? Tengok saja ke, menangis saja ke, tunggu dia mati saja ke? Kita terangkan dari sudut sunnahnya. Yang kedua, bagaimana kita nak berhadapan dengan orang yang baru meninggal, baru mati. Takkan tu angkat masuk bilik air mandi. Dia mesti ada kaedah dia.
kan, mesti ada prosedur dia. Apa kita nak buat, nak luruskan tangan dia, nak tukar baju dia, nak hilangkan bau dia dan sebagainya. Ini perlu kita tahu juga. Dan yang ketiga, penting juga bagaimana cara dokumentasi. Kadang-kadang orang tak tahu, dia meninggal kat rumah malam, anak-anak tak tahu nak buat apa. Tak apalah, besok subuh masjid buka, kita akan report pada imam masjid. Padahal malam tu dia dah kena buat report polis dah. Jadi tunggu sampai besok, orang masjid kata dah buat report belum? Belum. Dah jadi lambat dah. Nak tunggu report lagi, polis datang lagi, nak pengesahan kematian lagi, maka panjang. Dia ada kaedah yang boleh percepatkan. Nak pula kita duduk kat KL ni tuan-tuan. Kat KL ni kubur kita ni office hour. Pukul 8 sampai pukul 5. Paling lewat pukul 6. OT dia tu. Lepas tu tunggu besok. Kubur tutup. Kalau kita kat kampung, pukul 2 pagi nak ke bumi pun orang turun. Kita ni kadang-kadang nak mengejar masa. Meninggal tengah hari, urusan tu lambat apa semua, dah sampai pukul 5. Kita nak pergi hantar permit kat kubur, minta maaf lah, kubur dah tutup. Tunggu besok. Kadang-kadang benda ni kita boleh cepatkan, kita boleh arrangekan bagi mudah dengan cara kita belajar apa kaedah dia. Nanti kita terangkan apa prosedur yang memudahkan untuk pengurusan jenazah, ya. Dan yang keempat, saya akan terangkan dari sudut apakah rukun-rukun dalam pengurusan jenazah itu sendiri, peralatan dan sebagainya. Itu kita akan terangkan dari sudut teori. Apakah benda yang wajib, apakah benda yang sunat, apakah benda yang adat saja. Kadang-kadang ada orang anggap kapur barus tu macam wajib, cendana tu macam wajib. Nak mandi jenazah tak ada kapur barus, tak ada cendana. Masalah ni kan. Kenapa kapur barus tak ada? Dia tak faham itu adalah sunat sahaja, wangi-wangian. Kalau tak ada kapur barus tuan-tuan, ada sabun kat rumah, ada shampoo kat rumah pun jadi sunat wangi-wangian. Jadi benda tu ialah benda yang disunatkan, ya. Adat maksudnya ialah benda-benda yang membantu kita. Nanti saya akan terangkanlah. Itu dalam bab teori. Dan dalam bab praktikal nanti tuan-tuan, kita akan terangkan 4 perkara juga yang berkait dengan rukun pengurusan jenazah sendiri. Rukun pengurusan jenazah ada 4. Mandi, kafan, solat, ke bumi. 4 tu je yang wajib. Yang lain-lain tu tak termasuk dalam kategori rukun, ya. Bab mandi, waktu tengok praktikal nanti, insya-Allah kita akan buat praktikal. Cuma bezanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah hadir kursus di luar, di tempat lain selain daripada kursus saya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan melalui praktikal yang mandi sebenar. Makna kata model nanti dia akan dibasahkan, dia akan tunjukkan cara nak mandi macam mana kan. Maka dengan saya, kita tidak menggunakan walaupun setitis air pun dalam praktikal mandi. Saya tak pakai, kerana saya menggunakan kaedah simulasi saja, menunjukkan contoh macam mana kita nak membalikkan jenazah ke kanan, ke kiri, macam mana kita nak keluarkan najis dia, nak tekan perut dia, nak lipat badan dia, macam mana tu yang lagi penting. Sebab apa saya tak guna air tuan-tuan? Kalau guna air, dia akan jadi 2 musibah. Ada musibah tuan-tuan. Saya dah 11 tahun dah mengajar kursus ni. Musibah ni akan terjadi kalau penganjur kata, tak, saya nak guna air juga. Apa musibah dia? Pertama, tuan-tuan dan puan-puan akan banyak main air. Itu biasa. Pasal apa banyak main air? Sebab yang jadi model tu nanti kawan-kawan kita. 2 jam lah, lama aku tunggu ni kan. Kawan tu baring, dia diam, dia simbah muka kawan tu, masuk air kat hidung. Itu hidup lagi orang tu. Belum kira lagi yang kiri kanan geletik, mayat pun joget tuan-tuan. Banyak main-main. Saya tengok dah keadaan macam tu kan. Bukan kira budak sekolah saya buat kursus, ya. Orang-orang masjid, orang dah pencen lagi suka kenakan kawan dia. Dia time ni lah nak balas dendam kan. Jadi siapa jadi model tu jadi mangsa lah kan. Dan dia tak dapat lah dia punya objektif tu. Sebab apa? Bila dia dah jadian tu gelak-gelak, jadi banyak main. Dan yang nampak situasi tu hanya lapisan yang pertama yang buat bulatan tu. Lapisan belakang, acik-acik rendah-rendah tu nak ngendap.
Apa rubik tu? Dia golak-golak tu, pergolak tu macam tu. Jadi dia pun boring, dia duduk tepi. Tak dapatlah matlamat dia dalam kursus ni. Objektif dia tak sampai. Maka saya tidak gunakan air kerana itu. Musibah kedua, kalau kita guna air, yang jadi model tu nanti confirm balik demam panas. Sebab apa demam panas? Bukan sebab badi mayat, tuan-tuan. Sebab lama dimandikan. Kenapa? Sebab waktu nak mandi praktikal itulah tuan-tuan dan puan-puan akan tercetus banyak idea dan persoalan. Ustaz, kenapa air macam ni? Ustaz nak jadi sebelah mana? Ustaz, kenapa buat macam ni? Kenapa campur air tu? Kenapa ini? Lagi banyak soalan, lagi lama kawan tu kena mandi. Menggigil macam ni, Ustaz bila nak habis. Jadi kita tak gunakan air lah tuan-tuan ya. Jadi kita simulasi dalam dewan ni pun tak apa, kita tunjuk contoh macam mana nak buat dia. Itu je fokus dia ya. Kita buat hanya sekadar gimmick. Dalam bab praktikal, untuk bab kafan, kafan ni pula kita akan buat proses kafan yang sebenar. Cuma saya akan terangkan 4 kaedah membentangkan kain kafan. Itu special dia. Kalau tuan-tuan mungkin pernah hadir kursus yang lain, dia tunjuk satu kaedah saja. Sedangkan jenazah di luar boleh jadi ada banyak cara kematian dia. Mungkin jenazah reput. Bagaimana kalau jenazah tu ada penyakit berjangkit? Macam mana kalau jenazah tu kemalangan? Benda ni kita kena tahu juga. Sebab kita tak tahu bagaimana keadaan mayat. Jadi kaedah yang pertama saya akan tunjukkan kaedah basic. Makna kata jenazah ni sesiapa pun boleh, jenazah normal lah, kematian biasa, alami. Maka lelaki perempuan begini kaedah dia. Kaedah yang kedua saya akan gunakan kaedah sekiranya badan jenazah ni besar, kain kafan bidang 60, tapi kalau tengok saiz badan dia bidang 90. Macam mana nak buat ni? Nak jahit ke kain ni? Nak jahit tambah lagi tu? Ini kaedah pembentangan kain tu penting. Macam mana? Yang ketiga, kaedah sekiranya jenazah itu jenazah reput, meninggal 3 hari, jenazah penyakit berjangkit COVID, HIV, AIDS, TB dan sebagainya, jenazah yang postmortem, jenazah yang kemalangan, jenazah yang ada penyakit kulit kronik. Bagaimana cara kita nak bentang kain kafan dia supaya darah tak menitik keluar? Dan yang keempat, saya akan terangkan kaedah yang sesuai untuk lelaki dan wanita, iaitulah macam mana kita nak gunakan kain kafan. Kebanyakan orang kadang-kadang dia guna kain kafan 13 meter, 15 meter, 3 lapis, 4 lapis. Saya hanya menggunakan 10 meter kain saja untuk lelaki dan perempuan. Tetapi apabila kita bentangkan, kita tutup jenazah dengan kain kafan tu, lapisan kain tadi akan menjadi 11 lapisan. Macam mana kita buat? Tebal tu 11 lapisan. Kita pakai baju pun macam saya jubah ni, selai 1 lapisan. Tapi macam mana nak jadikan 10 meter tu jadi 11 lapisan? Nanti kita terangkan. Itu dia keistimewaan dia lah. Kaedah ni sesuai untuk lelaki dan perempuan. Tak payah nak bezakan lah. Ustaz, macam mana cara kain kafan lelaki? Macam mana kain kafan perempuan? Sama sahaja. Kerana maksud kafan itu ialah menutup aurat jenazah. Dia sama, dia tak payah bezakan. Kadang-kadang kita ni tukar mandi jenazah lelaki, keluarga kita yang perempuan mati, mak kita, isteri kita, anak kita, kita nak uruskan. Tapi saya ni urus jenazah lelaki je. Cuba kita belajar juga macam mana kaedah perempuan, macam mana. So kita boleh berbakti pada keluarga kita, tak kira lelaki atau perempuan. Ini yang pentingnya. Baik tuan-tuan, bab kafan insya-Allah kita akan terangkan nanti, tak ada masalah. Cuma masalah kita sekarang ni ialah siapa yang nak jadi modelnya. Orang lelaki, orang perempuan, katanya orang perempuan dia ramai kumpulan dia. Berapa kumpulan aja? Berapa kumpulan? 6 kumpulan. Daripada luar saya dengar tadi kumpulan 1, kumpulan 2. Pagi-pagi saya dengar kan. Saya kata, Aib, dah macam saya punya sukaneka sekolah kan. Dah ada pembahagian pagi-pagi kan, beratur kan. Tapi okey, bagus. Makna kata kumpulan ni kita boleh tengok secara lebih jelas dalam kumpulan yang kecil. Nak jadi model tu siapa? Kepada model-model yang terpilih, insya-Allah ada 4 kelebihan yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat. Pertama, yang pertama sekali, model-model yang terpilih ini dia akan dapat, insya-Allah, saya tak jamin ya, insya-Allah panjang umur dia. Jangan takut tuan-tuan.
Ini pengalaman berdasarkan 5 tahun lepas. Ada satu hamba Allah tu, dia volunteer, Ustaz saya nak jadi model. Alhamdulillah sampai ke hari ini dia hidup lagi. Testimoni tuan-tuan. Siapa orang tu? Saya sendiri. Jadi terbuktilah kalau lepas dia meninggal biarlah kan. Yang kedua, siapa jadi model ni dia dapat satu experience, pengalaman yang orang lain tak boleh cabar dia. Kalau orang kata saya pernah pergi panjat Gunung Everest, apa ramai orang dah panjat Gunung Everest, tak heran lah. Saya pernah pergi berjalan sana sini keliling dunia, ramai dah orang keliling dunia. Saya pernah duduk dalam kain kafan, berapa orang yang pernah? Orang yang dah mati, dia matilah. Yang hidup, orang tak boleh nak challenge kita. So kita ada satu achievement yang lebih daripada orang lain. Yang ketiga, siapa yang jadi model ni nanti, insya-Allah akan terbit satu keinsafan yang luar biasa dalam diri dia. Dalam kain kafan tuan-tuan, bayangkan kita mati kan. Ya Allah, macam ni rupanya keadaan aku. Ya Allah, ketatnya, sempitnya. Ya Allah, menitik air mata kalau betul-betul menghayati tu. Dan yang keempat paling best, siapa jadi model, ni paling best tuan-tuan. Minta kawan sebelah tolong ambil gambar, rekam video, post kat TikTok, FYP tuan-tuan. Ya, saya yakinlah makcik-makcik, ibu-ibu depan saya ni ramai ada TikTok. Post kat TikTok, buat profile picture kat WhatsApp. Laku tuan-tuan ya. Jadi itulah kita akan buat praktikal kafan nanti. Dan solat, semua orang tahu tentang solat jenazah. Nak orang lelaki kadang-kadang ada buat praktik apa, lepas solat Jumaat kita ada solat jenazah, maka ramai yang boleh join. Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan secara rawak ni, berapa rakaat solat jenazah? Berapa rakaat solat jenazah? Baik, tak ada yang confident jawab. Kadang-kadang ada orang kat tangan, 2 Ustaz. Jangan dia buat 2 rakaat. Solat jenazah tak ada rakaat, ompek takbir je. Jangan bantai takbir kedua dia rukuk. Itu cik pasal nama dia ya. Bab itu saya akan sentuh sebab kebanyakannya orang ada yang dah tahu, ada yang mungkin lupa. Cuma penambahannya kita akan tunjukkan bagaimana pula kaifiat solat jenazah gaib. Pernah dengar kan? Solat jenazah gaib. Siapa yang gaib? Kita ke gaib, mayat ke gaib. Jadi ini kita perlu belajar juga. Solat jenazah gaib, bilakah waktunya, sampai bilakah waktunya, bagaimana keadaannya, nak menghadap mayat ke nak menghadap siapa. Jadi kita akan terangkan insya-Allah. Dan dalam bab praktikal ke bumi, ke bumi kalau dulu kita bawa sampai ke kubur kan, turun betul-betul orang tu dalam kubur, tanam separuh. Tapi sekarang kita tak buat macam tu dah. Takut-takut nanti kan viral pula kan. Jadi kita akan buat pengebumian tu dalam dewan ni juga, masjid ni. Macam mana? Macam saya kata, di simulasi yang tak penting pun kita belajar macam mana nak gali kubur, macam mana nak buat lahat. Tak payah belajar pun. Sebab apa? Kubur sekarang ni dah ada dah tugas orang bertugas tu. Dah ada dah orang gali kubur. Kita tak payah nak fikir pasal tu. Sekarang ni ialah fokus kita macam mana nak turunkan jenazah. Kerana masalah yang berlaku di tanah kubur ialah yang turun 1 orang jenazah, yang menyambut dalam liang biasanya 3 orang, tapi yang bagi arahan dekat atas 30 orang. Apa salah? Tu kepala tu singitkan, tali tu buka, tu kaki tu singitkan. Berserabut kawan yang 3 orang kat bawah tu. Jadi kita turunkan macam mana cara dia. Okey, sambut tangan kiri atas, tangan kanan bawah. Okey, mengiring. Itulah kaedah dia. Ustaz sila berhenti. Okay. Baik. Baik insya-Allah. Saya lupa pula kita baru taklimat ni. Saya ingat dah start program. Tak apa. InsyaAllah dari sudut praktikal kita akan cover 4 perkara itu. Dan sepanjang program bersama dengan saya, tuan-tuan dan puan-puan bebas nak bertanya soalan. Angkat tangan, tanya soalan. Sekiranya ada kakak kita, makcik-makcik kita, ibu-ibu kita yang segan, tulis kat surat. Tulis cantik, lipat kemas-kemas, pas kat orang depan. Jangan buat kapal terbang. Ustaz, jangan ya. Kita akan jawab insya-Allah. Dan yang paling istimewa tuan-tuan, saya nak pegang tuan-tuan dan puan-puan ni, jangan balik. Di penghujung program ini kita akan tunjuk satu video khas. Tuan-tuan tak kenal saya lagi kan? Saya pun tak perkenalkan diri saya sangat ya. Di luar ramai memanggil saya Ustaz Undertaker. Kenapakah digelar Ustaz Undertaker? Adakah kerana selalu smackdown orang? Tidak, saya tak pernah join mana-mana tournament pun. Tapi kerana saya memiliki satu lesen khas
Macam mana kita nak bawa balik mayat daripada luar negara masuk dalam negara, bagaimana kita nak mengawet manusia menjadi keras boleh tahan seminggu 2 minggu. Saya akan tunjuk video tu. Tuan-tuan takkan dapat di dalam Facebook ke Instagram, mana-mana tak ada. Selalunya saya akan cerita saja, tapi video tak nampak. Tapi untuk peserta kursus saya tunjuk gambaran sebenar. Tujuannya untuk mendidik masyarakat, mendidik peserta. Inilah yang berlaku pada jenazah yang nak diterbangkan balik ke negara asal. Jangan balik tuan-tuan, jangan risau. Sebelum pukul 1 kita habis, sempat nak masak kat rumah, ya, jangan balik lagi. InsyaAllah saya serahkan balik kepada pengacara majlis kita. Dipersilakan. Sekarang Terima kasih Ustaz. Peringatan acara kita pada pagi ini, kita menjemput Ketua Imam Masjid Sayyidina Hamzah Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad bin Abdul Karim. mak buku sampai. Saya nak terang lagi. Dan seterusnya merahsiakan majlis pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Wan, dia rehat berapa? Dah 2 hari 9 habis. Ya, tak ada apa. Ustaz Fizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada pengurus majlis yang berusaha Tuan Haji Syahri bin Mustafa Al-Wasi Masjid Sayyid Hamzah, yang berusaha Tuan Haji Anwar bin Haji Abdullah Pengurusi Eksah Masjid Sayyid Hamzah, yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rasyid, pengurusi eksekutif Pertubuhan Sekolah, pengurusan jenazah Malaysia pada posisi sebagai SPDN, yang berusaha Puan Karyatul Adamiyah. Mana? Oh, dia buat datang. Buat video nanti ya. Yang berusaha Puan Karyatul Adamiyah Abdullah Sani. Suara tak ada? Boleh? Beserta dengan ahli dan kuasa khusus ini seterusnya Tinggi lah. tadi kehadiran muslim-musliman para peserta yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya mari sama-sama kita panjat rasa tinggi, rasa syukur yang kita kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi yang ini kita diberi kesempatan dan peluang untuk bersama-sama di dalam majlis khusus pengurusan jenazah, dan saya bagi pihak Masjid Sayyid Hamzah mengucapkan dan juga merakamkan tahniah kepada Rusia kerana dapat melaksanakan dan juga dapat menampilkan kursus ini, insyaAllah diiringi dengan doa agar kursus ini akan berjalan lancar. Jadi saya juga di sini nak mengambil peluang dan juga kesempatan mengucapkan permintaan terima kasih kepada pihak Rusia kerana memberi kepercayaan kepada saya mewakili pihak masjid untuk merasmikan kursus ini. Sebenarnya bagi saya kursus pengurusan jenazah ini tidak asing bagi saya. Di antara jawatan terakhir saya dijauhi ialah Ketua Penyaras Bahagia Dakwah Yudi Kebajikan. Hal kedua jenazah memang berada di kuasa
serta OKD dianjurkan khusus urusan jenazah ini ialah dengan satu ada satunya yang kedua iman dan yang ketiga takwa. Jadi bukan bermakna kita peserta-peserta yang menyertai khusus ini kita adalah orang terpilih yang akan menjadi pemanjat. Bukan ini saja, tetapi semua orang mesti mengambil bahagian untuk menyertai mana-mana khusus urusan jenazah. Untuk apa? Untuk ilmu. Karena kita saya khusus jenazah, tetapi saya tidak sebagai pemanjat jenazah. Saya menjadi pemanjat jenazah. Bukan itu sebenarnya mendapatkan ilmu. Untuk jadi pemanjat jenazah, untuk ilmu. Bila kita ilmu memiliki urusan jenazah, kita tak payah mencintai orang lain. Kita ada keluarga kita. Bila mana keluarga kita diuji dengan kematian sebagai penyakit, kita dengan ilmu kita bersedia kan dengan dibantu pada urusan jenazahnya. Ada orang yang memang tak pernah mengikuti apa khusus, jadi dia jadi kalu, dia jadi benci kan. Bila mana dia ajukan khusus, tidak nak mengambil kesempatan, tidak nak mengambil hadiah kan? Jadi sebenarnya semua orang yang memang mesti mengerti khusus urusan jenazah dan bagaimana pihak masjid itu juga mempunyai macam hasrat, tetapi alhamdulillah urusnya ini terbilang-bilang kan. Tapi kita ada program bersama di antara masjid, usia dan pihak-pihak yang berkaitan. InsyaAllah moga-moga hasil daripada khusus urusan jenazah ini mempunyai kebaikan dan manfaat untuk diri kita sendiri dan perlimpahan kebaikan dan manfaatnya kepada bersama oleh para peserta dan juga orang lain. Sebenarnya tuan-tuan, para peserta sekalian, sebenarnya hukum syarak mengenai mati jenazah ini memang ada sebuah pidana dan wajib. Dalam satu hadis Ummu Atiyah Al-Ansari katanya, ketika mana Rasulullah SAW masuk ke tempat kami, ketika mana anak perempuan bagi Rasulullah SAW berhadapan, lalu bagi dia bersabda, mandi anak dia dengan 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu. Dan jika kamu pada elok, maka boleh tambah dan demikian tambah berapa? Tambah dengan air dan juga sepuluh daun-daun air campuran dari sini kamu harus pada hadiah terakhir. Jadi kenapa kita campur air dengan campuran-campuran yang seperti dalam hadis ini? Tuan-tuan para peserta boleh tanya kepada Ustaz. Kalau tak campur, boleh kata Ustaz. Kalau tak campur, air boleh kata Ustaz. Nanti tanya Ustaz. Kan, kita dah tanya. Kan? Lebih dari lagi, kenapa nak campur dengan air 3 air campur baru? Kenapa? Itu satu masalah. Sebenarnya mesti kita dah. Kalau kita dicampur, apa efek kepada jenazah? Juga kita dah tahu. Kan? Baik, salam hati-hati. Setelah selesai itu, maka kamu bagilah kepada mereka kepada Rasulullah SAW. Apabila selesai mandikan jenazah tadi, bagilah kepada setelah selesai dan itu diberitahukan kepada baginda Rasulullah SAW dan baginda Rasulullah SAW memberikan kepada kami hari sarung sampai Rasulullah bersabda, balutlah badannya dengan kain. Kena kapalkan jenazah tadi dengan kain. Hadis ini hadis yang diberikan daripada Imam Muslim. Jadi tersiap. Ya jenazah kena kapal. Ada yang dirapi, ada yang dirapi, ada yang dirapi kan. Lelaki dan juga wanita berbeza. Kenapa? Karena jenazah. Jawab Ustaz. Tadi kita sebutkan kenapa lelaki contohkan 3 helai saja.
Kenapa perempuan 5 bulan? Kenapa tidak sama? Kan? Dia tidak ada. Bagaimana kan? Perempuan dia menjaga orang kan. Kalau mati itu nak bagi orang sampai 5 bulan sampai 7 kan? InsyaAllah pertanyaan dan persoalan ini boleh letakkan kepada Ustaz nanti. Jadi kepapannya saya cerita, saya share dengan para peserta sekalian bagaimana hukum Islam mengenai pengurusan jenazah. Bila mana mati. Memang tidak dapat kita menjadi tanggungjawab orang terbaik kepada kita untuk terus sama menguruskan jenazah. Tapi syaratnya dia dengan cara betul ya. Dengan cara yang betul. Bukan dengan cara yang salah. Jadi untuk menentukan cara betul ada masalah media. Dia dapat tidak benar. Belajar insyaAllah. Jadi insyaAllah ibu bersekolah ucapan sebagai merangkaikan khusus pengurusan jenazah pada pagi ini insyaAllah saya doakan agar khusus ini akan berjalan dengan lancar dan sama-sama kita semua akan dapat kebaikan dan manfaat daripada khusus yang dilaksanakan ini. Dengan lapas bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan khusus pengurusan jenazah pada pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada peserta disebabkan tekanan dan korban. Bagi masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Soal balik Ustaz Haji Muhammad Haji. Sebelum saya teruskan program kita pada hari ini saya maklumkan bahawa semua khusus lelaki yang dipelajari oleh dan oleh ahli-ahli Tuhan akan melakukan praktikal di ruang solat wanita di laksana. Manakala peserta wanita akan praktikal dengan tujuan berada di situ. Baiklah, dengan kali ini saya serahkan kembali kepada Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih pengurusi majlis. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita dah mendengar ucapan taklimat daripada Ketua Imam Masjid Ustaz Nur Hafizi. Masya-Allah, ya, orang hebat. Patutnya kurus dia jemput dia yang lebih layak kan, pasal dia orang lama dan dia pengalaman dia luas. Tapi mungkin kerana kekangan tugas dia yang lain, tak apalah, saya ni yang hanyalah sekadar pipit ini berkongsi ilmu dan pengalaman yang ada ni sama tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan apa yang saya dapat catatan tadi tentang pengisian Fadil Ustaz tadi, tentang fokus kita dalam majlis ini iaitulah ilmu, iman dan takwa. Saya tambah satu lagi ialah yakin. Sebab ramai orang yang hadir kursus, saya yakinlah tuan-tuan dan puan-puan ni bukan kali pertama je kursus. Mesti adalah kali kedua, kali ketiga. Kalau buka rumah ada tu, kat rumah tu 10 sijil kat gantung kat dinding tu. Daripada tahun 2001 sampai 2010. Saya tak heranlah kursus ni semua sama je. Cuba tanya dia yang ada 10 sijil ni, berapa kali mandikan mayat? Oh, tak wani. Keyakinan tu tak ada. Ya. Satu tips saya nak kongsikan nak datangkan yakin tu macam mana, nak datangkan keberanian tu macam mana, ialah tuan-tuan dan puan-puan kena cuba juga. Try tu. Dia lepas yang pertama tu, lepaslah seterusnya. Dia nak hilangkan ketakutan tu. Selagi ketakutan tu tak diatasi, selagi itulah benda tu, dia akan kekal dengan tak yakin, tak try, tak takut. Ya tuan-tuan, saya pun masa dulu belum mula memanglah takut juga nak urus jenazah. Tapi saya ni kes teraniaya. Saya pegang kunci surau masa saya budak dulu, umur 13 tahun, pegang kunci surau. Satu hari pukul 3 pagi telefon rumah berbunyi. Saya pengurusi surau kata, tolong buka pintu, ada jenazah nak datang, nak masuk. Nak hantar lah.
3 pagi kita pun buka lah surau untuk siap muda kan. Tunggu jenazah sampai. Kita takut ni jenazah ni. Masa tu pula tuan-tuan famous cerita momok. Mayat bangun, kucing lintas dia tu kan. Dia datang, orang ambil bawa turun jenazah. Saya kata pengurusi surau tu tanya, mana waris yang lain? Oh, waris on the way daripada hospital, ada dokumen tak selesai lagi. So kita tunggu dekat setengah jam, mana waris dia ni? Pengurusi surau ni kata pula, Din, dia panggil saya Din, aku sakit perut lah, aku nak balik kejap lah ke buang air. Dia datang akal dia. Time tu pula kita lurus budak lagi kan, tak terfikir pula apa sah nak sampai balik rumah, kat surau pun dah tandas kan. Kita pun mengiyakanlah dalam keadaan tak reda. Okay lah cik, jangan lama sangat, takut. Tak ada apalah, mayat ni tak bangun pun, kau tunggu kejap-kejap je ni. Dia pun pergi meninggalkan saya. Dia kata jangan tinggalkan mayat ni tau. Saya pegang. Waktu tu berdebar-debar tuan-tuan. Kita umur 13 tahun bersama dengan jenazah, seorang jenazah. Kita tak kenal siapa. Duduk je lah berzikir-zikir, jangan kau bangun dah lah kan. Tak datang-datang orang tu. Waris pun tak tahu mana sesat. Sampai pukul 5.30 pagi, imam surau datang. Awal ni buka surau. Dalam ada mayat Pak Imam. Takut. Dan sampailah ke subuh, barulah waris tu datang. Tapi nak ceritakan, itulah yang membentuk keberanian saya, keyakinan saya. Mayat tak bangun pun, tak dia pun berdehem, tak dia pun buat apa-apa yang pelik. Sampai sekarang lah saya kekal dalam bidang ini. Kerana apa? Belum pernah lagi dalam saya menguruskan jenazah mayat itu komplain dengan saya. Tak ada. Setakat ni semua okey kata dia. Kalau ada yang start komplain, itulah saya buat kerja tu, resign terus. Pakcik tu yang pengurusi surau tu, dia datang surau pukul 8 pagi. Sorry lah aku terlelap, kata dia kan. Tak guna betul kan. Tapi itulah antara rentetan kenapa saya terlibat dalam pengurusan jenazah. Saya jadi berani kerana itu. Jadi tuan-tuan kena cuba. Selagi tak mencuba, dia akan kekal dengan ketakutan tu. Baik tuan-tuan, kita akan mulakan majlis. Macam mana? Sekejap je ya. Kita akan tunjukkan, saya lupa tadi, kita nak buka satu tayangan. Pakai mic ni. Mana nak pasang? Oh tak keluar itu Baik tuan-tuan, kalau ada rasa nak pergi tandas ke apa ke, boleh tak payah angkat tangan, minta izin. Please teacher, may I go out? Tak perlu, terus dia keluar kan? Dia pakai ni. Boleh. Dia pakai ni pun boleh. Okey. Kita alright. Pukul 1 hasil ni bagus tadi, saya boleh bergerak. Dia baru main ni. Okey, baik, terus baik. Okey, ini adalah background pengenalan NGO saya.
Tu dia. SPJM pun ada band tuan-tuan. Ya. Baik. Itu background ataupun pengenalan kepada NGO kami. Dan SPJM ni telah ada di setiap negeri, Sabah dan Sarawak semua. Dan kita beroperasi 24 jam. HQ kami dekat je Taman Melawati. Dan kita juga bekerjasama dengan banyak masjid dan surau serta jabatan agama. Jadi tuan-tuan, bekal pada tuan-tuan tu saya bagi modul kecil. Itu adalah hadiah daripada kami pada tuan-tuan buat kenang-kenangan. Tetapi itu hanyalah nota yang ringkas. Kalau tuan-tuan nak yang lengkap, yang padat, yang berwarna, maka dapatkanlah buku ini. Ya, tapi ini adalah mahar dia. Ya, pengurusan jenazah mudah sahaja. Istimewa disertakan kaedah dokumentasi pengurusan jenazah repot dan berisiko tinggi. Dalam dia ada gambar pengurusan jenazah, ada cara solat jenazah gaib dan talqin, semua ada. Ya, dekat luar RM35, tapi untuk peserta kursus kan RM40. Insya-Allah. Tapi bukan dapat satu tuan-tuan, dapat dua. Maknanya satu lagi ni 40 kisah orang mati. Ya, ini bukan cerita buku mastika ya, tak ada. Tak ada cerita mayat terjelir, mayat buntang ke apa, tak ada. Jangan tuan-tuan haraplah dalam tu cerita ni. Ini adalah cerita-cerita yang baik yang menjadi pengajaran pada kita. Saya buat ni dalam pengalaman saya sendirilah. Ya. 2 buku 40, satu buku RM20. Boleh dapatkan dekat luar nantilah. Ya, untuk panduan dan rujukan kita. Baik, kita terus kepada program kita pada pagi ini. Yang pertama ialah kita nak bincangkan tentang tajuk bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Ini topik kita tadilah kita bincang. Okey, orang yang tengah nazak tuan-tuan. Saya akan berjalan dan saya nampak siapa yang tawaduk, kita akan panggil dia. Tawaduk. Lagi tawaduk, lagi menunduk dia. Kita akan bangunkan dia kan. Nak tengok apa catatan dia tu kan. Bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak? Orang nazak ni macam mana tuan-tuan? Nazak ni orang yang sedang melalui satu keadaan sakaratul maut. Sakaratul maut dari segi bahasa, sakarat itu ialah mabuk. Maut itu kematian. Sakaratul maut, mabuk di ambang kematian. Nak tanya dalam dewan ni, tuan-tuan dan puan-puan, siapa kat sini yang pernah mabuk? Oh, mabuk apa ni? Tak semestinya mabuk minum toddy, minum brandy, tidak. Boleh jadi kita mabuk laut, mabuk hamil, morning sickness kan, dia pergi roek-roek ke ibu-ibu kan. Boleh jadi mabuk dalam kereta api, mabuk dalam pesawat, dalam kenderaan kan. Dan boleh jadi juga mabuk cinta asmara. Macam mana mabuk cinta asmara tu? Kan ada lagu tu, Dan tak kira mak dia nak juga si milah tu kan, jangan nombok orang jangan diidam kan. Orang mabuk ni dia tak reti beza mana baik mana betul, mana salah, mana betul, mana dosa, mana pahala, mana halal, mana haram, kiri kanan. Orang mabuk minum arak, dia langgar tiang lampu sebab dia perlu dibimbing. Begitu juga orang yang mabuk di ambang kematian, dia perlu dibimbing sebab ketika itu dia lupa segala-galanya. Dia lupa diri dia siapa, dia lupa keluarganya siapa, yang lagi dahsyat dia lupa Tuhannya. Di penghujung hayat kita, kita akan lupa segala-galanya. Maka disitulah Nabi SAW menyebut lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan kepada orang yang hampir meninggal ini kalimah la ilaha illallah. Kita kena ajar. Tapi cara kita nak ajar ni tuan-tuan dan puan, jangan kita terpengaruh dengan drama Melayu, drama sinetron. Asalkan nak meninggal aja mengucap panjang. Pak, ikut saya pak, asyhadu an la ilaha illallah. Dia ajar panjang. Yang hegan tengah nazak tu boleh ikut, asyhadu an la ilaha illallah, siap sambung tuan-tuan, wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Siap makna, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini semua pembongak tuan-tuan. Mana ada orang nak mati boleh mengucap panjang. Nak menunjukkan husnul khotimah dalam drama tu, siap jari macam ni kan? Ini semua adalah kerana arahan pengarah dia. Kalau pengarah filem kata cut, mayatnya mati tadi boleh bangun balik. Kenapa tuan? Kurang feeling, buat sekali lagi. Hidup mati 30 kali pun tak heran.
pasal berlakon. Hakikat sebenarnya nak sebut kalimah Allah pun di hujung usia kita bukan perkara yang mudah. Kita disunahkan sebut yang ringkas saja. Ajar pada orang tu la ilaha illallah, ikut sunnah Nabi. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu perlahan. Kalau perlahan sangat, orang yang tengah nazak ni dada dia sempit, dia tak boleh nak ikut kita. Pak, ikut saya pak. La ilaha illallah. Dia tengah bang betul. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu cepat pula. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah pun tak boleh tuan-tuan. Sederhana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan desak dia, pujuk dia. Itu dia kalimah dia. Sekiranya dia tak dapat sebut kalimah la ilaha illallah, minta dia ucap apa yang boleh. Allah, Allah. Sekiranya percakapan pun tak boleh nak buat, minta dia bagi isyarat. Saya sebut la ilaha illallah. Kalau abang terima kalimah ni, cuba gerakkan mata, cuba gerakkan tangan, tanda kalimah ni dia pegang, bagi isyarat. Sekiranya tak boleh juga, lidah dia, gerakkan lidah. Dan sekiranya dia mati tanpa sempat dia mengucap, tanpa sempat bagi apa-apa isyarat, signal, maka ketika itu kita kena sangka baik, husnuzon. InsyaAllah disebut kita yang tak sedar, kita yang tak perasan. Itu kaedah dia. Yang penting kita usaha. Sebab yang mengizinkan dia dapat ucap ataupun tidak bukan kerana kita, kerana Allah Ta'ala. Yusabitullahu allazina amanu biqawli sabir fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan ucapan orang beriman dunia dan akhirat. Kalau orang ni orang beriman, kalau orang ni beramal soleh, ketika dia nak mati tuan-tuan, dia meninggal seorang-seorang ke rumah. Ramai kan kes yang mati seorang-seorang ke rumah. 2 hari lepas kat mana Shah Alam, satu orang warga emas perempuan meninggal dunia 2 hari. Anak dia datang rumah tengok mak dia dah keras dah. Jadi kalau dalam keadaan begitu, di hujung usia dia, siapa yang ajar kalimah la ilaha illallah pada dia? Ia terkait pada ayat tadi. Kalau dia orang beriman, kalau dia orang beramal soleh, maka Allah lah yang akan bimbing dia untuk ucap kalimah tu. Dia pasti akan dapat ucap walaupun tak ada orang ajar pada dia. Wa yudillullahu zalimin. Dan juga Allah boleh sesatkan orang-orang yang zalim, orang yang bermaksiat, orang yang berdosa besar. Ketika dia nak mati, walaupun ramai orang di kelilingnya ajar kalimah itu pada dia, tapi dia tak akan dapat ucap walaupun sepatah. Kalimah itu tersangkut dekat tekak dia, Allah tak akan izinkan. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki, kerana dia tahu kita punya diri macam mana. Waktu tuan-tuan, kalimah ini adalah sunnah pada kita, pada orang tu. Dia dapat ucap ke tidak bergantung pada Allah Ta'ala. Kenapa kita nak orang tu ucap kalimah ni? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalam dia dapat ucap kalimah la ilaha illallah, maka masuklah dia ke dalam syurga. Itu sebab kita kena ucap kalimah ni. Kita kena lazimkan diri kita untuk sentiasa zikrullah. Baik tuan-tuan, yang kedua, orang yang tengah nazak ni, kita bacalah mana-mana surah daripada Al-Quran kepadanya. Surah apa? Apa-apa pun tak apa. Kerana apa? Al-Quranu syifa. Quran itu ialah penyembuh. Bacalah. Saya tahu kurang je, boleh baca. Tapi antara yang disunatkan, bacakan surah Yasin kepada orang yang sedang nazak. Boleh baca surah Yasin. Antara surah yang lain, surah Ar-Ra'd kita bacakan pada orang yang tengah nazak. Dalam nota tu ada tulis. Dan sekiranya kita tak tahu nak baca surah Yasin, surah Ar-Ra'd pun tak reti, bacalah 2 surah yang pendek. Sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah dalam keadaan nazak. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Al-falaq dan an-nas. Itu tak ada dalam nota tu. Kan? Jadi kita boleh bacakan itu. Itu adalah salah satu ayat syifa, ya. Baik. Yang ketiga, tunaikan apa jua hajat pesakit. Orang tengah nazak ni tuan-tuan, tunaikan hajat dia. Apa hajat dia? Dia nak air, bagi dia air. Kenapa kita nak buat macam ni? Sebab kita tak nak nanti syaitan akan pengaruh dia. Dia nak makan, bagi dia makan. Selagi kita mampu nak tunaikan hajat dia, kita tunaikan. Jika tak mampu, kita cakap baik-baik pada dia. Tengah malam, pukul 3 pagi, dia nak air, kita pun sediakan air suam. Nah, air suam. Tak nak air suam.
Nak air, nak fisurin, tak nak fisurin. Nak air, nak teh tarik, tak nak teh tarik. Habis nak apa? Air Starbucks. Wah, diman kau ya. Tengah malam pun. Waktu tu macam mana keadaan kita nak kontrol emosi kita, nak jaga orang sakit ni tuan-tuan, kesabaran tinggi. Waktu itulah kita akan menyirap darah kita. Kau tahu tak pukul 3 pagi nak Starbucks, mana nak cari? Jangan marah dia. Cakap baik-baik, pukul 3 ni bang, besoklah insyaAllah kalau ada rezeki kita cari ya. Cakap macam tu. Jangan bagi dia rasa macam kita ni benci dia. Jangan. Besok pagi kalau dia ada lagi, pergilah, beratur lah kat drive-thru Starbucks tu kan. Kalau orang kata ni Yahudi lah dia minta kan, kan macam tu kan. Beli topping banyak, RM40 satu cup tu, mahal kan air tu, bagi kat dia tu. Nah, saya dah beratur tadi, saya beli air ni Starbucks ni. Nak kan, orang tengah sakit ni, selera dia ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dia dapat air tu, dia sedut sikit, dah tak nak dah. Menyirap darah kita. Aku dah pergi beratur beli air ni, bayar mahal, tiba-tiba kau sekali sedut tak nak dah. Kau tahu tak aku nak menghadap? Jangan cakap macam tu. Sabar. Kalau dia tak nak minum, kita bedal lah air tu. Apa susah? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu bahawa apa saja yang berlaku pada mayat orang yang sedang nazak ini, kita kena banyak bersabar. Kita tak nak syaitan dapat kalahkan kita. Syaitan ni akan cuba untuk menghasut dia, untuk murtadkan dia. Dia datang tiba-tiba dalam bentuk yang mungkin arwah ibu dia, arwah ayah dia yang dah lama meninggal. Mak datang daripada syurga ni, mak saya sakit, mak saya nak minum air Starbucks, orang tak bagi. Tak apa, ni Starbucks daripada syurga kan. Daripada syurga ada. Kau nak minum ni tapi kau kena ikut mak. Pergi mana mak? Keluar daripada Islam. Agama kita sebenarnya ialah agama Yahudi, Nasrani, Majusi. Dia akan cubalah murtadkan kita. Orang yang lemah iman, maka dia akan mudah terpengaruh. Wa yazubillah min zalik. Kita takut di hujung usia jatuh kufur. Sebab tu tuan-tuan, benda ini adalah salah satu panduan. Pertama, kita bacakan, kita ajarkan dia talqin kalimah la ilaha illallah. Kedua, kita apa tadi? Bacakan ayat Quran. Yang ketiga, tunaikan apa jua hajat pesakit. Baik. Dan yang keempat, tak ada dalam rekod, iaitulah bimbing dia supaya husnuzon, sangka baik kepada Allah. Orang yang sakit ni kadang-kadang dia akan mengeluh, aduh aku ni semayang buat, sedekah buat, tapi tetap sakit. Aduh lah, apalah nasib aku, manalah tempat aku kat akhirat nanti. Dia akan mengeluh. Bimbing dia supaya dia sentiasa sangka baik kepada Allah. Kerana satu hadis qudsi bermaksud Allah Ta'ala akan menurut pada sangkaan hambanya. Jika hambanya bersangka baik pada Allah, maka dia akan dapat kebaikan. Allah akan mendorongnya untuk kebaikan. Namun jika dia sangka buruk pada Allah, maka Allah Ta'ala akan mendorongnya untuk buat keburukan. Maka sangka baiklah untuk dapatkan kebaikan dari Allah. Bimbing dia, sabar mak, sakit ni untuk menyuci dosa kita. InsyaAllah Allah ampunkan dosa mak. InsyaAllah tempat mak nanti dekat akhirat syurga. Bagi dia sangka baik, bimbing dia. Jangan bagi dia sangka buruk pada Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, itu selesai bab yang pertama. Bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Ada persoalan? Ada tuan Haji, silakan. Tadi masa tengah nazak tadi tu, datang menyuruh mak dan ayah untuk memberi air tu, ada itu sabitkan dengan hadis Nabi ke ataupun? Baik. Tuan tanya, datangnya syaitan yang menyerupai mak atau ayah tu sabit ke dengan hadis Nabi atau tidak? Bagaimana yang kita sebut tadi, ya, ketika mana orang tu dalam keadaan nazak, dia dalam pemikiran yang merewang-rewang. Dia akan melihat pada keadaan yang gaib, sehingga memungkinkan dia akan melihat orang-orang yang tak ada. Dalam hal ini kita petik daripada kitab, tak ada catatan tadi, dalam buku tu ada catatan tadi, saya lupa dah, lama tak rujuk kitab tu. Sebutlah tidak ada Tuhan melainkan aku akan beri engkau minum air ini. Itu adalah daripada salah satu kaedah ulama untuk bimbing kita, yang mana kita takut waktu itu syaitan akan buat seolah-olah macam pujuk dia, sehinggalah dia rasa macam okeylah. Sebab Nabi sebut dah, syaitan ini dia pernah berjanji pada Allah Ta'ala, dia akan cuba mengkufurkan anak Adam ini sehingga hari kiamat. Dan hari kiamat ni kita tahu ada dua, satu kiamat besar, satu kiamat kecil. Kecil tu kita lah. Makna kata maksud hadis tu ialah sehingga kita nak mati, syaitan akan cuba memurtadkan kita. Maka inilah salah satunya. Dia
akan cuba pesongkan kita, menyerupai orang lain untuk pujuk macam-macam kaedah. Maka itulah dia, tuan-tuan. Ya, jadi sebab itulah kita jangan tinggalkan orang yang sedang sakit. Sebab itu dia diuji. Syaitan satu sifat yang boleh kita ikut, satu sifat syaitan yang boleh kita ikut, sifat dia lah, dia tak pernah putus asa. Itu je. Tapi dia tak pernah putus asa untuk kufur dengan kita. Kita jangan putus asa untuk selamatkan akidah orang tu. Allahuakbar. Ada soalan? Ya, Tuan Haji. Kadang-kadang yang meninggal ni teragak ni dia bukan kritik. Jadi kadang-kadang apa yang kita ajar tu Dia tak ikut. macam mana kita nak atasi? Baik. Terima kasih. Kadang-kadang orang tengah nazak ni bersifat agresif. Dia bercakap carut, ada bercakap carut. Dia tak nak ikut la ilaha illallah. Dalam sebanyak kitab pun sebut, dia akan sebut benda yang biasa dia sebut. Apa, aku nak bagi ayam makan, aku nak main muzik, dia akan sebut benda yang biasa dia sebut, kan? Maka dalam hal ini macam mana kita nak bantu dia? Ketika itulah kita kena bimbing dia dengan memagarkan diri dia dengan ayat ruqyah tadi, baca ayat Quran, supaya syaitan terhindar daripada gangguan dia. Waktu itu seorang atau dua orang duduk ke tepi dia, ajar dia kalimah la ilaha illallah. Sampai itu kita berdoa pada Allah, ya Allah, permudahkanlah urusan bagi dia. Kalau Allah izinkan, insya-Allah mudahlah. Tapi kalau Allah tak izinkan, serah pada Allah Taala. Allahuakbar. Ya, Tuan Haji. Satu lagi, kalau kita nak mengajar dia mengucap, jadi berapa lama kan kita nak ataupun terus ke atau okey, baik. Nak mengajar mengucap ni berapa kali? Berapa lama? Selagi dia ada, kita jangan putus asa. Tapi ada kaedah ulama kata bergila-gila. Jangan kita seorang aja daripada pagi sampai ke malam kita je, kan. Bergila-gila adik-adik lain. Takut apa? Takut kita ni akan terpesong niat kita. Awal-awal kita nak bantu, akhirnya rasa macam menyampah pula. Tak meninggal waktu ni, kan, tak sebut-sebut, kan takut macam tu. Maka gila-gila lah. Kita pun ada masa kita, ada emosi kita perlu dikawal. Maka abang pula lah, saya sudah dah la ilaha illallah. Cuba bimbing dia, dan jangan kita tinggalkan dia sendirian. Ambillah masa, korbankan waktu sikit di penghujung usia dia, kita bersama dengan dia. Mudah-mudahan bila kita mati pun ada orang yang nak temankan kita, bantu kita menghadapi ujian yang paling getir dalam kehidupan kita ni. Allahuakbar. ada sunnah pada hati ni. Dia pasang kepek pada Al-Quran. Ada juga orang dulu ataupun sekarang ni pun, kalau tengah nazak ni dia kata tak ada siapa nak baca Yasin, kita pasang kaset je lah. Pasang kaset ke telefon kat sebelah, kan. Cara mudah. Boleh ke tidak? Maka kalau ikutkan, yang paling terbaik, yang paling afdal ialah kita baca. Sekiranya kita ada kekangan, contohnya saya seorang je jaga dia, takkan kita nak menghadap dia baca Quran aja, maka bolehlah kita letaklah bantuan tadi, kaset ke apa ke, supaya suasana tu ada. Dia ingat dia baca Quran tu. Al-Quran ni kan menenangkan jiwa dia. Mudah-mudahan begitulah. Boleh, itu sebagai kaedah. Tapi yang utamanya baca. Allahuakbar. Okey, ada lagi? Ya, Tuan. Surah-surah yang lebih spesifik daripada surah Al-Falaq, An-Nas, ataupun apa-apa surah tadi, dia tak ada kata spesifik. Kita boleh baca apa saja surah. Kerana kita ambil kepada hadis, Al-Quran syifa, Quran itu penyembuh. Kalau kita tahu Al-Fatihah, Al-Fatihah je lah baca. Kalau nak baca Al-Baqarah, silakan. Tapi yang disebut dalam hadis pun ada surah Yasin. Ulama menekankan surah Ar-Ra'd boleh bantu. Tadi surah Al-Falaq dan An-Nas itu hadis Siti Aisyah, kita boleh amalkan. Allahuakbar. Tak cakap kita sampai baik. Macam mana ni? Nak bantu dia. Nak bantu dia. Orang tengah koma, tak sedar langsung. Okey, baik. Sama ada ditidurkan ke? Okey. Sekiranya orang tu ditidurkan, koma, macam mana kita nak buat? Nak ajar kalimah pun tak boleh. Maka ketika itu kita boleh bisikkan saja pada dia, la ilaha illallah. Doktor pun kata, tak maaf ya cik, duduk luar, kita tak boleh lama-lama sini, pesakit ni perlu ditidurkan. Maka kita pegangkan kalimah tu pada dia, dan kita berdoa dekat luar. Mudah-mudahan Allah sampaikan kalimah kepada dia. Itu usaha yang kita boleh buat. Janganlah kita tinggalkan dia. Doa-doa, insya-Allah. Ada lagi? Ya, Puan?
Oh, orang tengah nazak waktu solat perlu semayang ke tidak? Baik, terangkat apa? Solat ini adalah fardu bagi kita, tetapi terangkat bagi beberapa perkara. Sekiranya pertama, sekiranya orang itu orang gila, terangkatlah hukum dia. Kedua, sekiranya dia ni tak sedar diri. Maka tak sedar diri tu macam mana? Tak sedar diri maknanya sama ada dia tertidur daripada pagi sampai malam baru bangun, ataupun ditidurkan tadi, koma dan sebagainya, maka hukum tu terangkat bagi dia. Dia terlepaslah. Dia tak diwajibkan. Melainkan kalau dia sedar, pemikiran dia sedar, kita katakan asal belum masuk, belum solat lagi ni, bantu dia. Orang tengah sakit ni tuan-tuan, bantu dia untuk ambil wuduk. Ambilkan wuduk tu dia. Kadang-kadang dia nak solat, dia nak cakap tak erti. Kita pula macam tak apalah, dia sakit, biarlah. Dia tetap wajib selagi pemikiran dia ada, dia tetap wajib. Kan ada cara solat, tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring, tak boleh baring, mata, tak boleh mata, hati. Makna kata Islam tu sangat menitik beratkan soal solat selagi mana akalnya masih ada di fikiran. Allahuakbar. Ada lagi? Alhamdulillah, seronok saya kat sini pagi dah ada soalan. Tempat lain tuan-tuan, pagi-pagi macam saya bercakap dengan orang kubur. Ada soalan, krik kan. Tak, topik yang kedua tak ada soalan, topik ketiga tak ada soalan. Praktikal masa tu lah berpusu-pusu. Tu yang habis sampai lepas zuhur tu kan. InsyaAllah ya. Tadi pesakit dalam keadaan nazar, pesakit hidup dengan bantuan pernafasan sama ada melalui hidung atau mulut. Dalam keadaan tersebut, kita selaku waris, kita lihat pesakit nak bercakap sesuatu, tetapi sebabkan mulut disumbat, hidung disumbat, tak boleh bercakap apa-apa. Kita selaku waris pada masa itu, apakah yang terbaik bagi kita? Adakah kita minta izin pada doktor supaya cabutkan saluran itu supaya pesakit boleh bercakap, ataupun biarkan jawapan? Baik, saya rasa saya tak perlu ulang balik. Soalannya satu dewan dah dengar kan. Bagus. Kalau orang tu dah sakit, masukkan tiup ke pernafasan dia sama ada hidung ataupun mulut, tapi dia macam nak cakap sesuatu, kita bagi kertas pun dia tak boleh nak type, nak tali, nak WhatsApp pun apa tak boleh, semua tak boleh lah. Apa dia nak cakap ni? Nak dengar. Adakah wasiat ke? Adakah benda-benda lain nak sampaikan? Sekiranya doktor membenarkan, kita boleh tanya doktor, doktor boleh tak cabut tiup dia? Mungkin ada risiko yang doktor kata tak boleh, kita ikutlah pesanan doktor ya? Dan kita bagi dia, ataupun sekiranya kita tak faham apa dia nak kan, kita minta kita cuba tanyakan apa benda yang biasa dia buat. Mak nak cakap apa ke? Mak ada ke salah silap ke nak saya sampaikan? Bagi isyarat mata. Macam tu kita tanya dia, sekiranya dia boleh. Tapi kalau dia tunjuk macam reaksi yang tak selesa, maka ketika itu kita duduk di sebelah dia. Mak tenang, tak payah apa-apa, insyaAllah kan. Kita akan cuba bantu mak baca ayat Quran, bagi dia tenang. Mungkin dia ketika tu gelisah, kita nak dengar cakap dia tak boleh. Tapi kalau dia cuba nak cakap tapi tak boleh, kita pun tak faham, nak cabut tiup pula risiko pada dia, kita berdoa sajalah. Mak doa pada Allah Ta'ala, insyaAllah Allah Ta'ala akan jawab. Macam tu lah kan. Itu je yang dapat kita buat. Sebab kita tahu kita waktu nak mati nanti, banyak benda kita nak luah, nak cakap, tapi tak dapat. Ketika itu yang mampu kita buat ialah bercakap dengan Allah Ta'ala dalam hati. Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, mudah-mudahan kau gerakkanlah hati anak aku untuk bayar hutang-hutang yang dulu aku pernah tak bayar. Macam itulah harapan kita ya? Kita pun hanya sekadar mampu begitu saja. Wallahualam. Ada soalan lain? Ya Tuan Haji. Ada kadang-kadang bantuan pernafasan, tapi dia dah umur untuk bantu dia ni bernafas. Tapi kalau kita tanya doktor, dia kalau cabut dia punya pernafasan tu habis dalam 2 jam 3 jam dah meninggal. Baik. Jadi soalannya macam ni, kalau kita nak bawa balik tu, memang itu tidak ada bantuan ini, kita boleh boleh ya. Jadi kalau kita cabut tu apa hukum? Baik. Ataupun persoalan Tuan Haji kita, bagaimana kalau orang tu dalam keadaan koma ataupun dia bergantung pada mesin pernafasan? Kalau dia cabut, doktor kata risikonya dia akan mati, oksigen kurang dalam badan dia, drop. Maka dalam keadaan itu, apakah boleh kita mencabut mesin dia? Adakah dikira kita membunuh dia ataupun menambah riwayat dia? Ia bergantung kepada apa yang disarankan oleh doktor.
Kalau doktor kata sakit ni tak ada harapan dah ni, maksudnya dia dah cuba segala upaya ikut kemampuan dia dan dia hanya serahkan pada takdir. Maka ketika tu kita ikutlah saranan dia. Boleh bawa balik lah, kupul balik, kita ikut sajalah. Masa dia dah sampai, cuma dia masih lagi mampu bernyawa kerana pernafasan tadi. Jadi kalau doktor kata silakan, tapi kalau sekata doktor kata dia ada harapan lagi, maka kita ikut sajalah. Janganlah dia ada harapan lagi kita kata tak apalah kami nak bawa balik. Itu ialah membunuh dia kan. Dia hanya sekadar ditidurkan tapi kita nak cabut mesin dia. Tak boleh lah. Apapun kita tengok pada nasihat doktor. Wallahu alam. Okey, ada. Baik tuan-tuan, kita teruskan kepada kita punya tajuk atau topik yang kedua. Bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Okey, orang yang baru meninggal dunia, apa yang kita nak sebut? Orang baru mati apa kita nak sebut? Alhamdulillah. Oh innalillah. Ingatkan dia puas hati, alhamdulillah mati juga kau kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah kalimah istirja. Istirja ini ialah musibah. Allah Ta'ala berfirman, wa basyirus sabirin allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira pada orang yang sabar, iaitu orang-orang yang ditimpa musibah, mereka mengucapkan sesungguhnya kita datang daripada Allah, pada Allah kita kembali. Ini kalimah musibah, bukan hanya pada kematian. Kalau dulu kita sebut pada kawan kita yang sakit innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia boleh bangun tumbuk kita, kau ingat aku dah mati? Tapi sekarang ni kita tahu bahawa ini kalimah musibah. Apa saja musibah, orang sakit ke, orang yang kehilangan barang ke, orang yang kecewa ke disakiti ke dan sebagainya, ini kalimah dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ia bukan hanya pada orang Islam. Kalau kawan kita yang bukan Islam meninggal dunia kan, kita ada kawan Mutusami, jiran sebelah rumah mati, maka kita akan jawab apa? RIP kata. RIP. Kalau kat Facebook tu semua komen RIP. Apa tu RIP? Rest in peace, RIP dia kata. RIP ni kalau kita bahasa gitu, berehatlah kau dengan tenang kan. Boleh kita sebut begitu, berehatlah kau dengan tenang. Satu doa kan, rehatlah kau dengan tenang. Tenang tu doa. Maka kalau ikut hukum syarak, ia tidak dibolehkan, bahkan ulama mengharamkan. Sebab apa? Itu bukan kalimah sunnah pada kita. Kita disunahkan sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un pada semua musibah, termasuklah kematian bukan Islam. Takkan RIP tak boleh sebut? Tak boleh. Apa dalil dia? Ada. Ketika Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW, diambang sakaratul maut, Nabi di sisinya mengajar kalimah la ilaha illallah. Pakcik, tolonglah sebut kalimah ni. Kalau pakcik dapat sebut, saya jamin tempat pakcik dekat syurga. Nabi pujuk pakcik dia. Ketika itu Abu Jahal pun ada. Abu Jahal kata, wahai Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad, dia tak betul, kau kena kekal dengan agama kita. Setelah dipujuk, dirayu, akhirnya Abu Talib kata, wahai Muhammad, anak saudaraku, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Maka dia memilih jalan kekufuran. Maka matilah Abu Talib tanpa sempat beriman. Lalu Nabi kecewa, Nabi sedih. Kerana apa? Ini pakcik yang jaga daripada kecil, tapi tetap tak dapat iman. Lalu Nabi pun bercakap pada sisi mayat pakcik dia, wahai pakcik, aku berjanji akan berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa pakcik. Padahal pakcik dia tak beriman, tapi Nabi nak berusaha dengan cara berdoa pada Allah. Lalu datanglah teguran Allah Ta'ala daripada surah At-Taubah ayat 113 yang bermaksud tidak boleh mana-mana Nabi dan orang yang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu adalah kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka. Maka teguran itu adalah untuk kita juga. Nabi atau Allah Ta'ala larang kita doakan pada orang musyrik yang dah mati. Tak boleh ya? Orang musyrik yang hidup kita berdoakan, ya Allah bagilah dia hidayah, boleh. Dah mati tak boleh. Habis takkan kita tak boleh nak cakap apa? Boleh. Ucap takziah pada keluarga dia, salam takziah atas kematian awak, bersabar ya. Ataupun nak cakap orang putih, my condolences kan awak, kita cakap kan, boleh.
Kita nak raikan dia, contohnya kita pergi ke tempat mendiang tu, dia dekat rumah dia, kita datang tengok mayat, boleh. Bahkan sunnah Nabi menghormati jenazah. Ketika jenazah Yahudi diangkat di hadapan Rasulullah, jenazah Yahudi, Nabi minta sahabat semua bangun sahabat. Yahudi tu pergi sampai hilang jenazah tu, baru Nabi duduk, sahabat duduk. Ya Rasulullah, tadi tu jenazah Yahudi, bukan dalam kalangan kita, kenapa kita kena berdiri? Kata Nabi, walaupun dia bukan dalam kalangan kita, dia juga berhak untuk dihormati. Islam mengajar kita untuk adab pada jenazah, bukan Islam. Ya, kita tak boleh kata sian dia mati, masuk neraka. Tak boleh. Tak boleh menghukum dia. Sian dia tak sempat beriman, manalah neraka dia duduk nanti. Tak boleh. Kita tak berhak nak meletakkan dia neraka ataupun syurga. Kita boleh cakap secara umum, orang kafir, orang tak beriman tempatnya neraka, boleh. Tapi secara khusus, jiran kita Mutusami itu mati neraka tempat tu, tak boleh. Ini Islam tak pernah mengajar cara macam tu, ya. Baik, berbalik kepada tadi, innalillahi wa inna rajiun, untuk semua kematian, Islam ataupun bukan Islam. Kerana yang bukan Islam tadi pun datang daripada Allah, pada Allah jua dia kembali. Begitu juga pada binatang. Kita belum kucing mati, innalillahi wa rajiun. Belum ikan laga mati, innalillahi wa rajiun. Belum ikan ayam serama mati, innalillahi wa rajiun. Rotek motor mati, innalillahi wa rajiun. Boleh kan? Kita tahu Baik. Kemudian yang kedua, orang yang baru meninggal dunia, kebiasaannya mata dia naik ke atas. Ni kadang-kadang kita jumpa. Ini mata dia. Maka tutuplah mata dia. Jangan kita cakap yang bukan-bukan. Apa sah mata dia tu pandang atas, kita pun tengok tak ada apa-apa pun, mesti ada benda tak elok ni. Jangan cakap begitu. Kerana perkara begini pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ketika Abu Salamah radhiyallahu meninggal dunia, matanya naik ke atas. Ini Nabi datang, Nabi pun melihat matanya terbuka, Nabi pun tutup matanya. Maknanya itu sunnah. Tutup mata mayat itu sunnah. Tutup mata. Dan Nabi mendengar sosek-sosek orang belakang. Orang belakang macam kita kan, tengok mayat yang pelik-pelik sikit, apa mata dia terbuka tu kenapa perut dia macam tu kenapa tangan dia bengkok Nabi dengar, Nabi kata, hendaklah kamu berkata baik ataupun diam. Sesungguhnya ketika ini malaikat mengaminkan setiap kata-kata kita, maka ucaplah yang baik-baik pada mayat. Itulah dalil ataupun kias kepada amalan masyarakat kita. Habis solat jenazah, imam akan cakap, apa kita nak saksikan pada mayat ini? Baik. Apa kita nak saksikan pada mayat ini? Baik. Dalil kepada yang tadi, kias. Bukan kata wajib, tak wajib pun sebut begitu, tapi kita nak mengajak masyarakat supaya bersangka baik kepada kematian ini. Sangka baik pada kematian. Walaupun orang tu mati dalam keadaan maksiat, sangka baik pada dia. Itu tugas kita, ya. Baik, macam mana kaedah nak tutup mata? Ada beberapa kaedah. Pertama, kita tutup macam biasa, sehingga tutup. Sekiranya agak susah, kita kena urut bahagian mata dia ni, urut saraf dia ni. Gunalah minyak yang ada kat rumah kita, minyak urut ke, minyak masak ke, minyak zaitun ke, guna. Tapi kalau nak guna minyak masak, tuan-tuan, gunalah yang baru. Janganlah guna dah gorengkan koli malam tadi, kita dah bertakung dalam mangkuk tu kan. Bolehlah tu, ambil kat mangkuk tu, kacau, naik dulu keledak tu kan, letak kat mata mayat. Datang kucing dia jilat mata orang tu, sedap ikan keli. Carilah yang baik-baik kan, urut kan. Saya kuliah dekat Kedah, tuan-tuan. Orang tu kat Langkawi saya kuliah. Dia tanya saya, Ustaz, tempat kami ni banyak gamat, bolehkah kita guna minyak gamat? Minyak gamat, saya kata, boleh, kau ampalah, saya kata. Kalau nak guna minyak cekapak pun boleh kan. Tapi pedih lah mata mayat tu, kebil dia. Ada juga tanya soalan saya, Ustaz, macam mana kalau kita guna minyak petrol? Ada juga soalan begitu. Tak apalah, kita raikan soalan tu kan. Mungkin tu pertanyaan yang ataupun memang ikhlas daripada hati dia. Maka saya jawablah, haram guna petrol. Awak pula sampai haram, Ustaz? Pasal petrol mahal, tak sesuai letak kat mata kan. Guna yang logik lah, yang logik yang boleh urut mata. Cuma tutup mata dia. Sekiranya tak jadi dengan kaedah minyak, kita cari alat lain. Cari batu-batu kecil di luar, batu kerikil, sepah kalau tu kan, ambil, bersihkan, confirmkan itu batu bukan tai kucing kan, baru letak kat mata mayat. Jangan kita main ambil je, main sauk je terus letak, tahu-tahu cair. Apa ni? Tai kucing ke? Jangan
letak untuk menutup mata dia, beratkan mata. Sekiranya kita pun kata time ni lah tak jumpa batu, cari sampai kat hujung kedai Burger Ramli tu semua tak jumpa batu, nak cek batu ni ada bata, boleh lah. Jangan guna bata tuan-tuan. Tergamak guna bata, potong dua jangan ya. Kita guna shilling, cari dalam poket ada shilling tak? Ada shilling 50 sen yang lama tu kan, logam tu, letak kat mata dia. Ada yang kata tak boleh ustaz, ini dah macam amalan orang bukan Islam, letak duit kat mata mayat. Ini di sinilah kita kena main kaedah pula. Dalam fiqh menyebut al-umuru bil maqasidha, setiap benda bergantung pada tujuan dia. Al-umuru bil maqasidha innama amalu bin niat, bergantung pada niat. Niat kita nak tutup mata dia, maka tutuplah. Alat sahaja tuan-tuan. Ingat siapa yang buat catatan rekod, tulis betul-betul 50 sen. Takut tertulis RM50. Tak jadi, letak sini 50, letak di sini 50. Tak jadi tuan-tuan. Terbeliak lagi mata mayat tu ni. Baik Dan sekiranya kaedah tak jadi, kaedah keempat kita boleh guna, ambil selotip. Ni selotip ni biasanya kaedah kami di hospital. Kita guna medical tape, nipis je. Selotip ni gam dia jangan kuat. Jadi yang sesuai ialah selotip kertas. Paper selotip yang nipis boleh koyak tu kan. Gam dia tak kuat. Kalau kita guna kuat-kuat, takut nanti dia gam pada kulit, kita nak buka balik tersiat kulit dia. Mayat ni kulit dah rapuh. Maka kita guna gam yang selotip yang gam dia nipis. Tu kaedah dia. Okey, saya nak kaitkan sebelum kita tangguh sekejap, kita nak rehat sekejap ya. Saya nampak tuan-tuan dah gelisah dah. Kejap ke sini, kejap sini. Orang nak tahan koncik ni kan. Sabar lu. Kan. Orang bukan Islam, mereka tidak guna kaedah ni, kebanyakannya lah. Nak tutup mata mayat, dia guna gam. Gam tuan-tuan. Dia titikkan mata mayat tu macam aimo. Tutup. Memang tak akan terbuka selama-lamanya. Saya pernah jumpa satu jenazah dululah, sebelum saya belajar. Jenazah bukan Islam, orang Cina, duduk dalam kasket keranda dia tu, ada cermin kat muka dia tu. So kita pun nak tengok lah macam mana rupa mayat ni kan. Dia dah siap make up kan. Tengok muka Cina tu, dia tidur tersenyum tuan-tuan. Husnul khotimah, saya tu terfikir dalam kepala otak ni, husnul khotimah, macam mana dia boleh tersenyum kan. Benda tu bermain-main dalam fikiran saya, macam mana Cina ni boleh tersenyum kan. Apa yang bahagia sangat dia ni, sehinggalah Allah Ta'ala dorongkan saya mengambil jurusan yang lain daripada yang lain. Saya mengambil satu sijil Diploma Science in Embalming and Undertaker. Satu lesen atau satu sijil yang orang Islam rasanya tak ada ambil lagi. Mencabar diri saya terbang ke Manila, Filipina, belajar diploma kat situ, kedua. Sains pengawetan dan pengurusan mayat. Di sanalah saya didedahkan cara pengurusan mayat bukan Islam, daripada A to Z. Apa yang berlaku? Mayat yang bukan Islam, dia akan simpan selama 3 hari, seminggu, 2 minggu untuk upacara adat. Dia bukan macam kita, pagi meninggal, zuhur dah ke bumi. Dia ada simpanan, dia letak kat gereja dia, tunggu sampai kawan-kawan datang seminggu, baru dia tanam, baru dia bakar. Apa kaedah yang dia pakai? Ini saya nak terangkan. Saya bawa senjata tuan-tuan. Ini senjata undertaker saya. Nampak? Apa yang berlaku ialah ketika mana orang tu baru meninggal dunia, kita akan bersihkan badan dia. Bersihlah, basuh badan dia guna sabun. Kemudian mayat itu kita akan cari 2 laluan darah. Mungkin tuan-tuan yang pernah ikut Instagram saya ataupun TikTok baru-baru ni viral, saya dengan Datuk Roshamno, saya ada cerita benda yang sama juga. Ya. Apa yang berlaku? Di dalam badan manusia ada lebih kurang 70% liquid cair, termasuklah darah. Ya, saya minta maaf lah pada doktor-doktor yang ada, mungkin orang yang memang lebih arif daripada saya, tapi ini yang saya belajar lah, 70%. Dan ini adalah faktor utama mayat cepat membusuk, reput. Dia akan cepat reput, maka perlu dihilangkan, dibuang. Macam mana kaedah nak buang? Kita kena cari 2 urat besar dalam badan, arteri dan vein. Dia ada beberapa laluan lah, di tekak ni ke, bawah lengan ke, atas ari-ari ni ke, celah paha ke. Maka kaedah yang kami guna ialah di atas ari-ari ni. Biasanya orang dialisis cuci darah, dia guna kaedah ni, cuci darah. Kita akan korek bahagian tu, keluarkan 2 urat tadi, cungkil keluar. Koreklah macam mana kita
korek kupas sebuah kelapa kan, serap. Kita ada 3 lapisan kulit. Sampailah bawah tu, kita cungkil keluar, bukan potong, cungkil keluar urat tadi. Apa yang kita dapat urat tadi, keluarkan dua-dua, bawa keluar dan nampak urat tersangkut kat sini. Kemudian kita akan tak bawa pula saya pisau, kita akan hiris sedikit dekat bahagian urat tadi, potong sikit untuk buka laluan. Oi, tak keluar darah ke time tu? Tak keluar darah. Sebab apa tak keluar darah? Kerana orang tu dah mati, hatinya tak apa, jantung tak ada pump, dia tak ada pressure. So macam mana darah nak keluar? So kita buat tu laluan, masukkan gunting untuk buka laluan dia. Dan di bahagian satu lagi, itu vein, di bahagian artery kita akan masukkan satu tube. Dan tube inilah yang akan memasukkan satu bahan kimia yang namanya formalin. Formalin yang juga digunakan kepada orang-orang yang menangkap ikan di laut, nak sampai ke darat, nak tunggu ikan tu segar, dia akan sibahkan formalin bagi ikan tu segar. Lambat proses perebutan. Maka formalin yang digunakan standardnya dalam 12 liter kan. Diletakkan pewarna ikut pada kulit asal semati. Kalau dia sawo matang, letaklah merah-merah sikit, macam darah kan. Kalau dia kuning langsat, kita letaklah warna macam krim-krim sikit, ada pewarna dia. Maka proses tadi akan berlaku bila kita dah masukkan tube ke dalam arteri dan kita buka laluan untuk buka darah. Kita on mesin akan masukkan ubat formalin, dia akan tendang keluar cecair darah tadi, semua keluar, buang. Semua darah buang. Proses itu akan menyebabkan mayat tadi akan mula diawet, mengeras. Sampailah badan jadi penuh, satu badan, dia akan mula keras. Kita akan dibentukkan mayat. Nak buat macam ni ke, saya diajar. Nak buat macam ni ke, ikutlah pada keluarga dia nak. Mau macam ni okey, kita buat macam ni. Macam ni ke, macam ni ke, ikut kan. Ikut kaedah dia. Kemudian ada yang nak macam ni, okey. Di bahagian tekak ni kita keluarkan 2 urat yang sama. Sebab sini ada blok, kita akan masukkan ubat formalin. Badan muka mayat akan mula mengembang, nampak macam hidup, mengeras. Dan ketika itulah mulut dia tadi tu kita letakkan gam. Gam uhu tuan-tuan. Mata tadi kita tak gam, tutup. Dan ketika mulut dah letakkan gam, saya diajar untuk bentukkan senyuman mayat. Baik jamiah kata pensyarah saya. Tapi dia tak cakap Negeri Sembilan tuan-tuan. Orang Filipina mana Negeri Sembilan kan. Saya alih bahasa lah ya. Macam ni. Tahan 5 minit 10 minit, lepas tersenyumlah mayat itu kerana ubat tadi dah mengeraskan dia. Maka terbukalah pemikiran saya yang dulu bahawa Cina tadi husnul khotimah. Oh, bukan husnul khotimah, ubat tadi pun cuai kan. Itulah kaedah dia tuan-tuan. Habis dah? Belum. Selepas selesai, kita akan jahit luka tadi, lubang tadi. Kemudian kita akan keluarkan satu alat lagi. Ni yang paling keren ni. Mak ni. Kan. Namanya troka. Dia ada 2 saiz lah. Ambil besar sekali. Troka dua-dua ni tajam tuan-tuan. Di kelilingnya ni ada lubang-lubang, dan di belakang buntutnya ini ada satu lubang lagi untuk masukkan tube. Maka dia digunakan untuk menyedut keluar segala organ-organ dalam badan mayat. Macam mana cara dia? Satu lubang kecil akan dibuka di perut, kita akan rodok, zoom. Hancurlah segala jantung, hati, limpa, usus, puning kencing, buah pinggang, segala-galanya disedut. Vacuum keluar. Macam mana nak tahu benda tu dah habis sedut? Dia ibarat macam kita minum teh ais dalam mangkuk cawan. Air dah habis dah, tapi mulut gatal nak minum lagi. Tu dah habis dah tu. Macam tu lah bunyi. Okey, dah habis. Cuci sini pula. Tuan-tuan. Kenapa? Kerana organ dalam badan ini dia cepat mereput, dia kena buang keluar. Kalau macam tu bedah je lah perut dia, bawa keluar barang tadi. No, kita tak ada lesen untuk bedah mayat. Embalmer, dia tak ada lesen macam forensik. Forensik, dia tak ada lesen macam embalmer. Forensik, dia boleh potong badan mayat, nak keluarkan, buat check up apa jantung ke, apa punca kematian dan sebagainya. Tapi dia tak boleh buang keluar barang tu, dia kena masukkan balik dalam badan. Embalmer, dia boleh buang keluar, tapi dia tak boleh potong mayat.
Jadi kita guna kaedah dia. Serut, habislah keluar, bersihlah dia. Kemudian barulah kita mandikan dia. Kemudian kita pakaikan baju pada dia. Kemudian kita akan bawa ke chapel, gereja. Seminggu kemudian kita bawa ke tempat cremation, tempat pembakaran pula. Itu proses bukan Islam. Oh, alhamdulillah kita orang Islam tak payah lalui benda-benda begini. Memang betul tak payah lalui. Namun sekiranya kita mati di luar negara, keluarga kita kat Malaysia request, bawa balik, kos dia 40,000. Tak apa, kami ada duit. Duit tak ada masalah, boleh cari. Tapi proses itulah yang akan dilakukan pada mayat tadi. Sampai kat kita elok je bersih muka dia kan, macam tidur. Memang bersih macam tidur, tapi dalamnya hancur sehancur-hancurnya. Janganlah kita menyakiti mayat. Mana meninggal, situlah ke bumi. Tuan-tuan ya, nak tengok benda ni betul ke tidak, tunggu sampai habis program. Saya akan tunjuk video dia. Eksklusif orang lain tak boleh tengok. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, kita berhenti setakat ni dulu. Mungkin bagi masa pada tuan-tuan untuk berehat, mungkin dalam 10 minit nak renggangkan otot dan sebagainya. InsyaAllah kita sambung lagi, insyaAllah dalam 10 minit kot, boleh ya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.